Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak tengok subtopik 6.5 iaitu kepekatan larutan aqueous. Okey. So seperti yang kamu dah tahu, aqueous ni, larutan aqueous ialah larutan yang berair. So ada air dalam larutan aqueous kan. Okey, so kita nak bincang tentang kepekatan larutan aqueous. Okey, cuba tengok perbualan dua orang ni. Dia kata, "Ayah, mengapakah warna perang teh O yang saya bancuh tidak sama dengan teh O yang ayah sedang minum? Sebab kepekatan teh di dalam dua gelas ini berbeza." Okey, so dua-dua ni minum air teh, tapi teh anak dia ni lebih cair, teh ayah dia ni lebih pekat. Kan? Okey. So, hari ini kita sepatutnya boleh menyatakan maksud kepekatan larutan aqueous, dan yang kedua menyelesaikan masalah numerical berkaitan dengan kepekatan larutan. Okey, so first kita tengok dia punya maksud dulu. Okey, so kepekatan ni apa? Kepekatan ialah suatu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Okey, biasanya kita ambil unit 1 desimeter padu larutan. Okey, diukur dalam unit 1 desimeter padu larutan. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Kuantiti zat terlarut boleh diukur dalam gram atau mol. Okey, maka sesuatu larutan boleh disukat dalam unit gram per desimeter padu ataupun mol per desimeter padu. Baik, saya bagi contoh. Okey, contoh yang ringkas. Okey, katakanlah kita ada satu larutan. Okey, ni ada satu bikar. Okey, saya letak air. Okey, kemudian saya masukkan 10 gram gula. Okey, so 10 gram gula ni ialah zat terlarut. Dan dalam ni dah jadi larutan gula. Larutan gula ni ialah larutan lah. This is larutan. Air pula ialah pelarut. Okey, so ada tiga istilah kat sini lah. Pelarut, larutan dan zat terlarut. Okey, ini ialah larutan gula. Okey, pelarutnya ialah air dan di dalam air ini ada zat terlarut iaitu gula. Okey, so katakanlah dalam ni ada 10 gram gula. Dalam bikar yang sama besar dan kuantiti air yang sama banyak. Okey, dalam ni pula saya letak gula sebanyak 50 gram. Okey, 50 gram gula. Okey, so kalau kamu lihat dekat sini, isi padu dia sama, tetapi kandungan ataupun kuantiti zat terlarut dia berbeza. Okey, so yang mana lebih pekat? Mestilah larutan ini. Okey, sebab dia mengandungi zat terlarut yang lebih banyak iaitu 50 gram. Okey, so itu maksud kepekatan. So kepekatan ni sebenarnya bergantung kepada kuantiti zat terlarut. Baik, so kembali kepada buku teks. So, kuantiti zat terlarut ni ataupun kepekatan boleh diukur dalam dua unit iaitu gram per desimeter padu atau mol per desimeter padu. So, macam mana nak hitung jisim zat terlarut ataupun kepekatan ni? Kepekatan sama dengan jisim zat terlarut dalam unit gram bahagi isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Okey, so unit akhir dia awak akan dapat gram per desimeter padu. Ataupun kepekatan juga boleh dikira dalam unit mol per dm desimeter padu. Iaitu just awak tukar je. Tadi kalau gram, yang ni awak kira dalam mol. So bilangan mol zat terlarut bahagi isi padu larutan dalam unit desimeter padu. So awak akan dapat kepekatan dalam unit mol per desimeter padu. Baik, kepekatan dalam unit mol per desimeter padu ini juga kita kenali dia sebagai kemolaran. Okey, biasanya kemolaran ini kita letak dia punya simbol dia M. M besar. Okey, sama dengan bilangan mol ni N. Bilangan mol simbol dia ialah N. Isi padu V.
Okey, so mudah untuk awak ingat. M sama dengan N per V. Kemolaran sama dengan bilangan mol bahagi isi padu. Okey. So, kita terus lihat percontoh lah. Baik. So, untuk dua keadaan tadi kita boleh tukar-tukar lah. Okey, kalau kepekatan itu dalam unit gram per desimeter padu, kalau nak tukar kepada mol per desimeter padu, just tukar gram kepada mol. Macam mana nak tukar gram kepada mol? Ini kita dah belajar awal-awal dahulu. Gram nak tukar kepada mol, kita bahagi dengan dia punya GC molar. Okey. Kalau nak tukarkan mol kepada gram, kita just darab dengan GC molar. Okey, so senang sahaja ya. Baik, so sekarang kita terus tengok kepada contoh. Okey, contoh 6 ya. Okey, hitung kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi larutan yang terhasil. Okey, soalan A. Dia nak dalam unit gram per desimeter padu kan. Okey, 40 gram pepejal kuprum 2 sulfat dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 20 desimeter padu larutan. So, senang. Okey. Kepekatan sama dengan jisim zat terlarut dalam unit gram bahagi dengan isi padu dalam unit dm padu. Okey. So, kepekatan dia sama dengan 40 gram zat terlarut tadi bahagi dengan 20 desimeter padu, sama dengan 40 bahagi 20, awak akan dapat 2 lah. Okey, 2. Okey, so awak akan dapat 2 gram desimeter padu ni. Bila kita naikkan dia ke atas, dia akan jadi per. Ini per kan? Ini per desimeter padu. So, bila kita tulis straight macam ni, dia akan jadi dm padu. Okey, ni cara baca dia. 2 gram. Bila ada negatif ni, dia jadi per desimeter padu. Tak nampak pula. Okey, macam tu. Soalan ni simple lah. Simple sangat. Okey. Baik, soalan B. 18 gram pepejal natrium hidroksida dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 750 cm padu larutan. Baik, pun sama macam tadi. So, kepekatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Okey, cuma masalah dia kat sini isi padu diberi dalam unit sentimeter padu. So, kena tukar dulu cm padu kepada dm padu. Okey, so yang ni awak kena take note. Okey. So, unit ini, pertukaran unit dia bersamaan dengan 1000 cm padu bersamaan dengan 1 dm padu. Yang ni kena take note. Okey. So, 1 dm padu ni bersamaan dengan 1000 cm padu. Okey, so sini dia bagi 750 cm padu. So, tukar kepada dm cube. 1, 2, 3. Okey, so 0.75 dm cube. Okey, teruskan dengan pengiraan. So, kepekatan sama dengan 18 gram bahagi 0.75 dm padu sama dengan okey, so 18 bahagi 0.75. So, awak akan dapat 24 gram per dm padu. Okey. Baik. Ni okey, ni dalam buku teks. Baik. Kita teruskan lagi. Memang tapi ini banyak pengiraan, tapi pengiraan dia tidaklah sesusah sangat pun. Okey, so kita terus pergi kepada contoh yang seterusnya untuk kira kemolaran pula dalam unit mol. Kita cuba ya. Okey, cuba tengok contoh 8. Okey, apakah kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi asid nitrik berkemolaran 0.5 mol per dm padu? Okey, so kat sini dia dah bagi kemolaran. Okey, dalam unit 0.5 mol per dm padu, cuma dia suruh tukar kepada unit gram per dm padu. So, tadi saya dah cakap, kita just tukar mol kepada gram. So, macam mana nak tukar mol kepada gram? Mol nak tukar kepada gram, kena darab. Okey, darab dengan dia punya
JAR. Okey, darab dengan dia punya GC molar ataupun JAR lah. Okey, so dia punya zat terlarut ini ialah HNO3. So HNO3 dia punya JAR dia berapa? Okey, H1. Okey, tengok ni So 1 tambah 14 tambah oksigen 16. 16 darab 3. Okey, sama dengan 1 tambah 14, 15. 15 tambah 16 darab 3. Okey, kiralah 16 darab 3 sama dengan tambah 15. So, dia dapat 63 lah. Okey, so dia punya JAR dia ialah 63. So, 0.5 bahagi 0.5, darab ya. Okey, darab 63. 0.5 darab 63 sama dengan 31.5 gram. Okey. So, 31.5 gram terus tulislah 31.5 gram per dm padu. Okey, itu dia punya jawapan. Baik, seterusnya kalau tengok yang ini, dia bagi dalam gram per dm padu, nak tukar kepada mol per dm padu. Okey, so kalau yang ini kita bahagi je lah. So, 3.6 bahagi dengan JAR LiOH. So, kena kira dulu JAR LiOH ni. Li 7 tambah 16 tambah 1. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, 24. So, dia punya JAR dia ialah 24. So, 24. So, nanti awak ambil 3.6 bahagi 24. 36 bahagi 24. So, awak akan dapat. Okey. .15 terus pergi mol lah, mol per dm cube. Okey, ni dah ada. Just saya nak tunjuk cara nak kalkulate sahaja. Okey, so ni dia ada bagi dekat sini lah. Okey, ini kita dapat menghitung bilangan mol zat terlarut di dalam larutan sekiranya kemolaran dan isi padu larutan itu diketahui. Okey, so kemolaran ni yang saya cerita tadi, M sama dengan N per V. Okey, ini pula ialah formula lagi satu. Jika isi padu larutan adalah dalam unit cm cube, maka unit isi padu larutan perlu ditukarkan kepada dm cube. So, kalau nak tukar kepada dm cube, just bahagi dengan 1000. Okey. So, punya homework nanti kena buat aktiviti 6.6 ni Okey, cuma saya tunjuk dulu cara pengiraan untuk nombor 1 dan nombor 2. Okey, so contoh yang pertama, 6 gram pepejal magnesium sulfat MgSO4 ditambahkan ke dalam sebuah bikar yang berisi 200 cm padu air. Hitungkan kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi larutan yang terhasil. Okey, so dia bagi zat terlarut ada 6 gram. Isi padu dia adalah 200 cm padu. So, 200 cm padu ni tukar dulu kepada dm padu. Okey, so 200 tukar kepada dm padu bahagi 1000 lah. Okey, so dia dapat 0.2 dm padu. Okey, so pengiraan dia 6 gram bahagi 0.2 dm padu. Okey, so 6 bahagi 0.2. Awak akan dapat 30 gram per dm padu. Okey, simple. Pastikan nak tulis ya, kepekatan. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2. 0.4 mol zinc klorida ZnCl2 dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 2 dm padu larutan. Hitungkan kemolaran bagi larutan yang disediakan. Okey, so bila dia sebut kemolaran, maksudnya unit dia ialah mol per dm padu. Okey, so dia dah bagi mol, senanglah. Okey, so 0.4 mol bahagi, soalan lain 0.4 mol bahagi
2 dm cube. Masya Allah. Senangnya soalan ni. 0.4 bahagi 0.2. Sorry, bahagi 2. 0.4 bahagi 2 sama dengan 0.2 mol per dm padu. Itu saja. Ada tak soalan yang susah kat sini? Okey, cuba kira nombor 3 Apakah kepekatan asid sulfurik H2SO4? 0.5 mol per dm cube dalam unit gram per dm cube. Baik, sini senanglah awak tukar mol kepada gram. Mol nak tukar kepada gram kena keluar darab. Okey, so kena darab dengan JAR H2SO4. Tak nampak. Okey, ya. Bahagi dengan JAR H2SO4. Macam mana nak bahagi, nak darab? Inilah, kan dah bagi kat sini kan. Ini kena ingat, sebenarnya kita dah belajar dulu. Masa yang awal-awal dulu, kalau nak keluar bahagi, nak masuk darab. Itu kena recall balik lah. Okey, so semua soalan kat sini adalah senang. Kemudian uji diri 6.5 pun sama. So, itu sajalah untuk hari ini. Very simple calculation. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.